Assalamualaikum semua dan selamat datang ke channel Wiser. Hari ini aku nak kongsikan dengan korang beberapa tips Microsoft Word yang nampak simple tapi boleh memudahkan kehidupan korang. Tanpa buang masa lagi, jom kita tengok tips yang pertama, macam mana kita nak hilangkan garisan merah dekat setiap Word tu kan, nampak annoying betul. Okey, kalau korang nak tahu, line merah tu sebenarnya adalah check spelling error. Dan dia check spelling tu berdasarkan bahasa Inggeris. Dan bila kita tulis report kita tu dalam bahasa Melayu, memang akan nampak banyaklah line-line merah tu sebab dia ingatkan typo. Jadi macam mana nak disablekan benda ni? Jom kita tengok. Okey, so ini dia line-line merah tu. Mungkin sakit mata untuk korang tengok. Tapi tak apa, kita pergi ke file. Kemudian kita pergi ke options kat bawah ni. Okey, kemudian pergi ke bahagian proofing. And then ada check spelling as you type ni. Korang boleh tekan untick. Kemudian tekan OK. Sudah hilanglah benda tu. Senang sikit korang nak edit apa semua kan. Tak adalah nampak line merah tu je. Tapi kalau korang nak gunakan check spelling tu, just enable je balik. Macam tadi, pergi ke file. Kemudian pergi ke option. Kemudian pergi ke proofing. And then check spelling as you type ni, tick balik. Kena tekan OK. So ada balik lah. Simple. Cara nak letak digital signature dalam Microsoft Word. Jadi sebelum ni kalau korang nak letak korang punya signature, nak letak korang punya tanda tangan dalam Microsoft Word tu, dia agak leceh sikit. Tapi sekarang dah mudah sebab korang boleh buat proses ni direct dalam Microsoft Word. Jom aku tunjuk macam mana. Okay guys, sebagai contoh lah kan, dalam dokumen ke, dalam surat rasmi ke tak rasmi ke kan, biasanya ada ruang tanda tangan dekat bawah ni. Jadi kalau korang nak create signature terus dalam Microsoft Word ni, senang saja. Korang pergi dekat mana-mana tab ni and then tekan right click. Kemudian tekan customize the ribbon. Kemudian korang tengok dekat belah kanan ni ada draw. So korang tekan yang draw tu, tick saja and then tekan OK. So ada draw dekat atas ni. So korang boleh tekan tab draw ni. So dekat sini ada macam-macam tools lah. Ada eraser, ada pen, ada highlighter. So in this case kalau kita nak tulis signature, korang just tekan yang pen ni. Okay, dekat arrow ni pun korang boleh tekan untuk adjust dia punya thickness dan juga dia punya warna. So kita ambil yang basic je, paling halus. Okay, so jom kita try buat signature kat sini sebagai contoh je lah ya. Okay, nampak? Okay, contohnya kalau korang nak adjust position signature ni ataupun nak resize dia, senang saja. Korang tekan ikon cursor dekat belah kiri ni. Okay, kemudian korang bolehlah gerakkan dia nak ke position sini ke, mana-mana ke kan. Dan kalau korang nak resize dia pun boleh. Macam tu. Ikut korang, ikut kesesuaian dokumen. Okay, dan bila dah habis, tekan je kat mana-mana. Senang, itu saja. Simple untuk buat digital signature. Cara untuk convert daripada PDF kepada Word document yang paling simple. So kalau korang ada PDF file yang korang nak edit dalam Microsoft Word, tak perlu nak convert secara manual dulu, tetapi korang boleh terus drag and drop PDF file tu masuk ke dalam Words. Nanti dia akan convert menjadi Word document. Dan jangan risau, nak edit pun boleh. Okay guys, jadi kalau korang nak import file PDF masuk dalam Word ni, senang saja. Korang pergi dekat home. Lepas tu korang buka file explorer korang, cari file PDF yang korang nak convert tu, and then just drag and drop sahaja masuk dalam Microsoft Word ni. And then ada keluar pop-up ni, just tekan OK. Dia nak kata dia nak convert lah. Okay, tunggu sekejap. Dia akan buka dalam Windows baru. So inilah dia file PDF tu. Okay, jadi kalau korang nak edit pun boleh, just tekan enable editing kat atas ni. And then tekan OK lagi. So korang bolehlah edit PDF file ni. So sebagai contoh lah kan, terms of service ni kita letaklah terms of service Aiman sebagai contoh lah ya. Kemudian kalau korang nak save file ni, senang saja, tekan file and then tekan save as. Lepas tu korang nak save dekat PC boleh, nak save dekat OneDrive pun boleh. So sebagai contoh kita save dekat PC lah ya, kita tekan browse. Ok, kita save kat desktop lah ya, contoh. Lepas tu file ni korang boleh save dalam Word document ataupun nak save dalam PDF document. So kita try save dalam Word document dulu. Sample Word. Ok,
So dia dah save sebagai sample word lah ni. Kalau korang nak save dalam PDF, sama juga step tadi, tekan browse and then tekan yang PDF ni. Tu dia. So dia akan save sebagai sample PDF lah. Contoh kita rename ni sample PDF. Okay, and then tekan save. So dia akan create satu file PDF barulah. Nampak tak tu? Terms of Service Aiman. So kita pergi kat desktop, adalah ni. Ini dalam sample Word tadi. Ini dalam sample, Allahu Akbar, ini dalam sample PDF tadi. Tu saja, drag and drop saja. Very simple. Macam mana nak convert daripada teks ke table? So kalau korang nak masukkan teks ke table ni, dia ada dua cara, iaitu tab dan juga koma. Okay guys, ini yang aku cakapkan tadi, ada dua cara. Yang dekat atas ni untuk tekan tab, yang dekat atas ni untuk tekan koma. So dekat yang kat atas ni ada kategori nama, and then tekan tab markah 1, and then tekan tab markah 2. Sama juga step-step dekat bawah ni, nama, tab markah 1, tab markah 2. So kita tambah lagi satu contoh, Aziz, and then tekan tab markah 1 60, tab markah 2 40. Okay, and then macam mana kita nak jadikan dia table? Senang saja, highlightkan jenis semua. Kemudian korang pergi dekat tab insert dekat atas ni. Kemudian ada table ni, tekan yang arrow ni, akan ada convert text to table. So korang just tekan ni and then just tekan OK. So dia jadilah table. So korang bolehlah adjust dia punya size kat sini. So nak highlightkan kategori kat atas ni pun boleh. Macam itu, simple. Sekarang kita tengok cara nombor 2 ni. Sama juga macam dekat atas tu, cuma dia menggunakan koma. So nama, koma, markah 1, koma, markah 2, and then samalah dengan yang kat bawah ni, nama, koma, markah 1, koma, markah 2. So kita try tambah lagi satu, tekan enter, and then kita letak nama Mio, kita koma, kita letak markah 1 dia 70, koma, markah 2 dia 30. Okay, so sama juga cara macam kat atas tadi. Just highlight ni semua, and then pergi dekat tab insert, kemudian pergi dekat table, tekan arrow ni, kemudian tekan convert text to table. So left click and then left click. Okay, so dia jadilah table. Sama juga, jom kita resize macam kat atas tu, mengikut kesesuaian table korang lah. Jadi kalau nak highlight ni, ambil warna biru macam tu. Cantik. So itu saja dua cara untuk buat text to table. Tab dekat atas tadi tu, and then comma dekat bawah tadi tu. Simple. Dalam Microsoft Word yang latest ni, korang boleh enablekan dark mode. Dan dark mode ni memanglah tersangat baik, sebab korang punya mata tu boleh lega sikit lah kalau korang ni jenis yang suka buat kerja time tengah-tengah malam, kawasan-kawasan gelap kan. Mata jadi sakit kalau tengok dekat skrin yang cerah. So jom kita tengok macam mana nak buat. Ok, jom kita tengok macam mana nak buat dark mode. So korang tekan file, and then tekan account. Ok, and then dekat office theme ni, korang boleh pilih nak dark grey ataupun black. Ok, so contoh kita ambil dark grey dulu. Dark grey ni dia akan gelapkan background ni semua, tetapi canvas tu masih berwarna putih. Ok, kalau korang selesa dengan cara ni, silakan. Kalau korang nak gelapkan semua ni pun boleh. Pergi ke file, pergi ke account, pergi ke office theme, ambil black. So black ni dia akan lagi gelapkan background tu, dan canvas tu sekalipun akan ikut gelap warnanya. Nampak? So ini memang truly dark mode lah. Kalau nak buat kerja time tengah malam tu memang seronok. Sim apa guys? Sim apa guys? Simple. Untuk bonus tips ni, aku nak tunjuk sikit beberapa benda yang menarik dalam apps Office Mobile. Jom kita tengok. Ok, so ni homepage untuk apps Office Mobile ni. Dan apps ni korang boleh download di App Store dan juga Play Store. Dan ini homepage-nya. Homepage ni depends on korang punya recent edited punya documents lah. Jadi kalau korang tekan ikon tambah ni, dia akan ada note, ada scan dan juga voice.
Note ni kalau korang nak ambil quick notes, ini lebih kurang macam sticky notes lah. Contoh, kau tekan hello and then tekan back. Okay, so dia appear kat sini lah. Ni beberapa quick notes yang aku dah ambil. Okay, macam tu. Seterusnya ada scan. Scan ni dia lebih kurang macam Google Lens lah. Dan juga korang boleh create Word, Excel, PowerPoint dan juga form from scratch dalam apps ni terus. Memang sangat berguna lah kalau korang nak buat kerja on the go. Dan seterusnya dekat bahagian action ni ada beberapa feature yang agak menarik yang aku tengok. Jadi untuk image to text ni lebih kurang je macam Lens tadi. Bila tekan continue, dia akan extract text tu terus tau. Nampak? Jadi macam ni korang boleh tekan copy, ataupun kalau korang nak share direct melalui Twitter ke, WhatsApp ke semua, email pun boleh. Itulah feature image to text. Dan seterusnya ada juga image to table. Ini kalau korang nak masukkan dalam Microsoft Excel. And then tekan continue. Lepas tu dia extract table tu terus. Tu dia, nampak menarik kan? So table ni korang boleh copy ataupun nak open dalam Microsoft Excel terus pun boleh. Tu dia. So korang boleh edit terus lah daripada sini. Jadi dua feature ni memang menarik. Dan satu lagi yang menarik perhatian aku adalah sign a PDF. So tekan sign a PDF ni, and then contohlah korang dah save beberapa PDF file dalam phone korang. Contohnya kita ambil AirTag ni. Okay, ini just aku punya script masa buat video AirTag hari tu. Kemudian contohnya kalau korang nak sign dekat bawah ni kan, contoh ada ruangan signature kat bawah ni, just tekan area yang korang nak sign tu, and then korang boleh create signature korang ni, contoh lah kan. Kemudian dah dekat situ. So korang bolehlah nak readjust dia punya size, readjust dia punya formation. Dan yang best ni disebabkan tadi korang dah buat signature tu, dia dah automatically simpan signature tu tau. So next time kalau kau nak sign PDF file yang lain, contohnya kita buka ni signature korang, so dia dah ada save dah. So korang tak perlulah nak buat signature tu setiap masa. Barulah signature korang tu nampak seragam, nampak sama je untuk setiap dokumen tu. Dan dalam apps ni pun korang boleh convert terus daripada file dokumen kepada PDF dan juga daripada PDF ke Word. So itu saja untuk Office Mobile Apps. Korang kena guna apps ni, memang sangat-sangat berguna. Lagi-lagi kalau nak buat kerja on the go semua kan, memang sangat best. So itu saja untuk video kali ini. Aku harap video ni sedikit sebanyak dapat memberikan korang ilmu dan memudahkan korang untuk menggunakan Microsoft Word. Jadi setakat ini saja. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, take care, bye-bye. Assalamualaikum. Okay geng, macam mana dengan video tadi? Mantap tak? So jangan lupa like dan subscribe.